Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar pelajar semua? Harapan cikgu agar para pelajar berada dalam keadaan sihat sejahtera dan bersedia untuk menghadapi peperiksaan SPM nanti. Pada hari ini, saya, Cikgu Hasnan bin Yusuf, Guru Kanan Kemanusiaan dari SMAK Naim Banat, Sekolah Berprestasi Tinggi, akan bersama-sama dengan para pelajar untuk menguasai mata pelajaran sejarah. Pada hari ini, cikgu akan cuba membimbing para pelajar untuk mencapai dua objektif. Yang pertama ialah untuk menguasai soalan dengan cara menggunakan teknik kupasan soalan. Yang kedua, cikgu akan cuba membantu para pelajar untuk menulis jawapan dalam peperiksaan dengan lebih baik dan berkesan melalui satu teknik, iaitu teknik MCM, teknik mudah cukup mudah, yang ternyata berkesan telah membantu ramai pelajar mencapai kejayaan. Baik, seterusnya, untuk mengaplikasikan teknik-teknik tersebut, kita akan membincangkan soalan yang berkaitan dengan kerajaan agraria. Tajuk ini merupakan tajuk pilihan pada tahun ini, dan cikgu yakin semua pelajar amat berminat dan kebanyakan pelajar menguasai tajuk ini. Baik, seterusnya kita pergi kepada soalan perbincangan pada hari ini. Para pelajar, sila baca terlebih dahulu soalan. Inilah amalan yang perlu dibuat dalam peperiksaan supaya anda bersedia untuk menjawab. Kerajaan agraria bergantung kepada kegiatan pertanian sebagai asas perkembangannya. Ini ialah pernyataan soalan atau stimulan yang dicipta agar para pelajar mengetahui daripada mana soalan sebenarnya akan ditanya. Kalau dilihat pada stimulan ini, terbitnya perkataan kerajaan agraria, pelajar akan terus fokus bahawa ia merupakan sukatan tingkatan 4 bab 3. Seterusnya, kita tengok pada soalan. Apakah kegiatan pertanian yang dijalankan oleh kerajaan agraria? Pelajar perlu kupas soalan. Inilah teknik yang cikgu cakapkan tadi, bahawa setiap pelajar perlu kupas soalan, kerana rata-rata pelajar bijak dalam menghafal isi, tetapi apabila berhadapan dengan soalan, mereka kaget, mereka merasakan sukar memahami soalan. Baik, apakah? Itulah kata kunci yang pertama. Apakah? Ialah pelajar diminta untuk menyatakan fakta sahaja. Frasa yang kedua, kegiatan pertanian. Kegiatan pertanian boleh difahami dengan mudah, iaitu apa yang kita tanam, yang dijalankan dalam kerajaan tersebut. Perkataan kerajaan di sini merujuk kepada kerajaan agraria yang terdapat di kerajaan awal Asia Tenggara. Contohnya kerajaan Angkor. Dan di situ ada 4 markah. Pelajar perlu perhatikan peruntukan markah kerana jumlah isi yang hendak ditulis mestilah minimanya mengikut peruntukan markah. Kalau di sini 4 markah, pastikan anda menulis minima 4 isi. Tetapi cikgu nasihatkan supaya para pelajar menambah 2 atau 3 isi sebagai persediaan sekiranya ada isi-isi yang ditulis sebelumnya tidak menepati kehendak soalan. Seterusnya, kita amalkan teknik MCM. Apakah MCM? Cikgu dah sebutkan tadi, MCM ialah satu teknik yang berkesan, yang membantu pelajar. Yang pertama ialah mudah. Cikgu menggalakkan para pelajar untuk memilih faktor-faktor yang mudah. Kalau berdasarkan soalan tadi, senaraikan 4 atau 5 faktor yang mudah difahami oleh pelajar. Seterusnya, C. Ini adalah ancaman yang cukup besar kepada para pelajar. Jarang pelajar yang mengira jumlah isi yang ditulis. Sepatutnya, pelajar mesti memastikan isi yang ditulis adalah cukup. Cukup bagaimana? Cukup mengikut peruntukan daripada soalan. Kalau dalam soalan tadi ada 4 markah, pastikan minima 4 isi. Kemudiannya, M yang kedua ialah mudah.
cikgu menggalakkan para pelajar menulis jawapan peperiksaan nanti menggunakan ayat-ayat yang mudah difahami, tetapi ingat, ia mesti dilakukan dalam ayat yang lengkap. Baik, seterusnya cikgu paparkan semula soalan yang akan kita bincangkan. Soalan pecahan A, apakah kegiatan pertanian dijalankan dalam kerajaan agraria? Ingat semula, kegiatan pertanian adalah apa yang ditanam. Okey, seterusnya cikgu berikan contoh jawapan. Okey, kegiatan pertanian yang dijalankan dalam kerajaan tersebut, kita ambil permulaan soalan sebagai pendekatan jawapan. Jangan pelajar terus menulis jawapan kerana ia akan berisiko. Cikgu ulang balik, kegiatan pertanian yang dijalankan dalam kerajaan tersebut ialah menanam padi sawah di kawasan tanah pamah. Kemungkinan kita akan mendapatkan 2 markah. Tetapi sekiranya peruntukkan 1 markah, kita sudah mendapat 1 markah. Dan pelajar perlu perhatikan, cikgu menggunakan perkataan menanam padi sawah, iaitu kegiatan berkaitan dengan pertanian. Cukup mudah untuk mendapatkan markah. Okey, seterusnya, okey, menanam padi huma. Okey, cikgu letakkan satu tanda tanya kerana berdasarkan pengalaman cikgu dalam membimbing pelajar-pelajar cikgu, walaupun pelajar cemerlang, mereka sangat suka menggunakan perkataan ini. Cikgu ingin tanya kepada pelajar, apakah ini ayat penuh? Okay. Apakah kita boleh memberi 1 markah kepada ayat ini? Betul para pelajar. Kita tidak boleh beri markah. Kita tengok slide seterusnya. Ini mengapa cikgu katakan tidak ada markah? Kerana ayatnya tidak lengkap. Okay. Dari segi tata bahasanya, kita tidak memulakan ayat dengan perkataan mem. Okey, baik. Seterusnya, bagaimana kita nak baki kesilapan ini? Kita hanya perlu memasukkan perkataan kerajaan ini juga terlibat menanam padi huma. Okey, alangkah ruginya dengan menambah sedikit perkataan, kita dapat 1 markah. Tapi kalau kita hanya boleh menanam padi sawah, kita hanya dapat setengah markah. Setengah markah dengan 1 markah cukup berbeza kepentingannya dalam peperiksaan. Okay. Seterusnya, isi kedua ialah kegiatan pertanian lain, ialah mengusahakan tanaman sampingan. Tengok di situ ada perkataan tanam dan tanaman sampingan. Apa tanaman sampingan? Iaitu seperti jagung dan pisang. Kita kemungkinan dapat 2 markah. Mengapa jagung dan pisang dianggap tanaman sampingan? Kerana padi merupakan tanaman utama dalam kerajaan agraria. Baik, seterusnya. Selain itu, dapat kegiatan menghasilkan pelbagai jenis rempah. Menghasilkan. Bagaimana kita hasilkan rempah? Kena tanam rempah, kena tanam cekih, kena tanam lada hitam. Maka, ia menepati kehendak soalan. Dan di sini, kemungkinan kita akan dapat 2 markah, 1 daripada fakta dan 1 daripada contoh. Seterusnya. Okey. Berhati-hati apabila cikgu mengeluarkan tanda tanya. Kegiatan yang lain ialah mengumpul hasil hutan. Hutan, mengumpul hasil hutan. Okey. Seperti kayu gaharu, kapur baros, tanduk dan damar. Cikgu ingin bertanya pada para pelajar, apakah hasil hutan ini ditanam oleh penduduk kerajaan agraria? Rasanya tidak. Sebab itu cikgu letakkan markah adalah kosong markah, kerana ia tidak ditanam. Okey, seterusnya, cikgu ulas. Tadilah mengapa tidak ada markah. Bukan kegiatan pertanian kerana tidak ditanam, dan kegiatan mengumpul. Mereka masuk ke dalam hutan, mengumpulkan hasilnya saja, mereka bukan menanam. Okay, seterusnya. Selain itu, dapat kegiatan mendapatkan kulit kura-kura dan menternak binatang seperti lembu, kambing dan ayam. Jelaslah bahawa tidak akan ada markah bagi isi ini. Kenapa? Di slide seterusnya. Bukan kegiatan pertanian. Sebab soalan
nakkan kepada aktiviti pertanian. Okey, seterusnya. Boleh faham? Kita pergi kepada soalan B. Soalan yang sudah ada unsur kebatnya. Wajarkah kerajaan tersebut mengutamakan kegiatan pertanian? Kemukakan hujah anda. Ada 8 markah. Apa yang kita perlu buat? Kembali kepada langkah yang cikgu cadangkan, kita kupas soalan. Cara nak kupas soalan, kita akan tengok dalam slide seterusnya. Baik, ada 4 term yang cikgu beri. Wajarkah? Ini satu pertanyaan daripada soalan. Maka kita kena ada pendirian sama ada kita menyokong ataupun tidak. Kerajaan tersebut, jangan pandang enteng. Kerajaan tersebut itu dirujuk pada kerajaan apa? Kerajaan agraria. Kerajaan angkor kah? Bukan, tapi kerajaan agraria secara umum. Angkor ialah contoh kerajaan agraria. Mengutamakan kegiatan pertanian. Okey, mengapa dia utamakan? Okey. Sebab soalan akan tanya pada anda, kemukakan hujah anda. Beri sebab mengapa kerajaan agraria mengutamakan kegiatan pertanian, dan 8 markah kita mesti menulis minimal 8 isi seperti biasa. Okey, jelas? Cikgu harap manfaatkan teknik kupasan soalan ini. Seterusnya, cikgu akan bersama dengan para pelajar untuk seseolah menanda jawapan. Cikgu harap dengan penanda ini para pelajar tahu di mana kedudukan markah. Kerajaan agraria wajar mengutamakan kegiatan pertanian. Tengok, kita telah melakukan penegasan wajar, bermakna kita bersetuju dengan pernyataan soalan. Okey. Kerana mempunyai tanah yang subur. Kita tahu kerajaan agraria terletak di lembaran sungai, tanahnya subur, dan tanah ini adalah sesuai untuk pertanian. Kemungkinan pelajar akan dapat 2 markah. Seterusnya, okay. Selain itu, kita gunakan penanda wacana. Selain itu, terdapat sumber air yang mencukupi. Kerajaan agraria ada sumber air yang mencukupi untuk pertanian. Sumber air ini datang daripada mana? Tasik, sungai. Dan kita tahu ada 2 nama. Ada satu nama tasik dan sungai terkenal dalam kerajaan agraria, iaitu Tasik Tuan Lisak dan Sungai Mekong. Ada 3 markah. Baik, seterusnya. Selain itu, terdapat sistem pengairan. Untuk pertanian, kena ada sistem pengairan yang bagaimana? Yang baik. Apakah contoh sistem pengairan tersebut? Barik. Okay. Yang membolehkan air tanaman diairi secukupnya. Okay. Dan pelajar juga tahu, tambahan lagi kerajaan agraria bertanggungjawab membina, menjaga, mengurus sistem pengairan. Sebab itulah mereka memilih pertanian sebagai kegiatan utama mereka. Kita dapat 3 markah. Seterusnya, selain itu terdapat permintaan yang tinggi terhadap beras daripada kerajaan maritim. Kita ingat kembali, kerajaan agraria tanaman utamanya ialah padi yang akan menghasilkan beras. Beras menjadi barang dagangan antara kerajaan agraria dengan maritim. Dan beras juga menjadi sumber makanan utama penduduk agraria. Maka itulah kerajaannya memberi tumpuan pada kegiatan pertanian. Sekali lagi, syabas pelajar mendapat 3 markah. Okay, seterusnya. Selain itu, iklim yang panas dan lembap sepanjang tahun. Iklim dalam kerajaan awal di Asia Tenggara dan kebanyakan di Asia Tenggara mempunyai iklim yang panas dan lembap. Berhati-hati dengan pernyataan ini. Jangan gunakan selain itu iklim yang sesuai. Itu adalah satu pernyataan umum. Iklim yang panas dan lembap ini sesuai untuk tanaman padi sebagai tanaman utama, juga untuk lain-lain kegiatan pertanian. Kita mendapat 2 markah. Seterusnya lagi. Okay. Selain itu, penduduknya memiliki kemahiran dalam bidang pertanian. Penduduk agraria ialah berasaskan pertanian. Mereka mahir bidang pertanian. Penduduk yang ramai telah menyediakan tenaga kerja mencukupi untuk kegiatan pertanian. Agraria, kita tahu penduduknya ramai dan menjadi pekerja dalam bidang pertanian. Okay, kita mendapat 3 markah. Seterusnya, okay. Pelajar boleh membuat inference. Inference adalah satu kesimpulan
berdasarkan fakta yang telah kita berikan. Jangan ulang kembali fakta yang telah diberikan, tetapi hasilkan rumusan. Mengapa inference penting? Sekiranya kertas pelajar diperiksa menggunakan konsep rubrik holistik, walaupun kadang-kadang isi para pelajar tidak mencukupi 8 isi, tetapi apabila huraian itu menarik, ada kematangan, contohnya baik, faktanya tepat, maka ada saja inference pelajar akan diletakkan minima pada aras 3 dengan peruntukan markah 5 ke 6. Tapi biasanya ia akan pergi kepada aras cemerlang searah 4, 7 atau 8. Bagaimana menghasilkan inference? Mudah saja. Ambil sebahagian soalan. Tetapi bagaimana nak memberitahu pemeriksa bahawa anda sedang membuat inference? Cikgu cadangkan kita gunakan perkataan yang paling mudah. Di akhir jawapan kita gunakan perkataan kesimpulannya. Bermakna pemeriksa akan tahu kita sedang menghasilkan satu inference. Kemudian kita ambil sebahagian daripada soalan. Kerajaan Agraria wajar mengutamakan kegiatan pertanian kerana. Di sini kita mula memberi pendapat. Kerana cikgu cadangkan, kita katakan memiliki banyak kelebihan. Dia ada air yang banyak, dia ada tanah yang subur, dia ada penduduk yang ramai dan berpotensi untuk mencapai kemajuan. Bidang pertanian ini berpotensi untuk mencapai bidang kemajuan dalam bidang pertanian secara berterusan. Kalaulah pelajar berani membuat inference seperti ini, pelajar akan mendapat markah yang baik. Boleh para pelajar? Okay, cikgu akan ke slide seterusnya. Kita akan tengok soalan C. Sektor pertanian masih penting kepada negara kita pada hari ini. Satu pernyataan yang ringkas. Maka para pelajar mesti memahami apakah tujuan statement ini. Berikan pendapat anda. Baik pelajar, apa kita patut buat seterusnya? Ya, kita buatkan kupasan soalan. Cikgu akan tunjukkan dalam slide seterusnya kupasan soalan. Okey. Sektor pertanian. Okey, iaitu berkaitan dengan bidang pertanian. Okey. Masih penting kerana apa kita anggap penting? Dia masih memberi sumbangan. Okey, kepada negara kita. Itu cikgu rasa pelajar cukup faham. Negara kita hari ini, negara Malaysia yang kita cintai. Berikan pendapat anda. Kita mesti memberikan penjelasan. Sebenarnya 8 markah. Okay, bersedialah memberikan 8 isi yang mungkin terdiri daripada fakta, huraian, contoh dan inference. Okay. Baik, seterusnya kita tengok contoh jawapan. Okay. Seperti biasa, kita akan mengambil permulaan soalan sebagai pendekatan jawapan. Sektor pertanian masih penting pada negara kita pada hari ini kerana menyediakan peluang pekerjaan. Semua orang tahu ramai yang bekerja di sektor pertanian, sama ada yang berpendidikan ataupun tidak berpendidikan. Kita dah dapat 1 markah. Kemudian kita huraikan lagi. Pekerjaan ini wujud kerana kegiatan pertanian memerlukan penggunaan buruh yang tinggi. Contohnya, kalau kita buka ladang nenas, kita terpaksa menggunakan pekerja. Ladang kelapa sawit, maka kita memerlukan tenaga kerja yang ramai. Kalau kita tengok, ramai tak ramai buruh yang digunakan, banyak buruh asing mendapat pekerjaan dalam bidang peladangan. Okay. Kita dapat 3 markah. Seterusnya, sektor pertanian juga menyumbang kepada pendapatan negara. Apabila melakukan sektor bidang pertanian, apa yang kita tanam, kita akan jual, kita akan ekspor dan kita akan mendapat pulangan. Okey, begitu juga kerajaan juga akan mendapatkan hasil daripada cukai. Apabila kita ekspor sesuatu barangan, kerajaan akan mengenakan cukai. Maka kekayaan negara akan bertambah dan seperti biasa, kita sebagai rakyat akan menikmati kekayaan yang dikongsi bersama oleh kerajaan negara kita. Seterusnya, sektor pertanian juga menyumbang kepada perkembangan sektor pelancongan. Okay. Kegiatan pertanian akan menarik pelancong ke dalam negara kita. Okay. Cikgu rasa ramai pelajar yang minat ke Cameron Highland. Konon-kononnya nak makan buah strawberry.
Mengapa anda pergi ke sana? Untuk menikmati strawberry yang segar. Sebab itu cikgu ambil contoh yang hampir dengan pelajar. Okey, cikgu katakan ramai pelancong. Kalau pelajar ke Cameron Highland, kita tengok ada pelancong daripada Jepun, pelancong daripada China yang datang ke Cameron Highland. Okey, kerana tertarik dengan pelbagai tanaman seperti sayuran, buahan, dan yang terkenal kalau Cameron Highland ialah teh. Teh apa? Itu adalah satu teh yang berjenama di Malaysia. Fikir-fikirkan sendiri teh tersebut terdapat 3 markah. Okey, seterusnya. Okey. Sektor pertanian. Okey, seterusnya kita tengok. Sektor pertanian juga adalah identiti negara. Kalau sebut Malaysia, orang akan kata, oh Malaysia adalah negara yang terlibat dalam bidang pertanian. Kita punya identiti. Kita punya trademark bahawa Malaysia negara pertanian. Apa yang kita terkenal dalam bidang pertanian? Kita merupakan pengeluar utama minyak kelapa sawit. Dan juga kalau di Sabah, di Sarawak, kita terkenal dengan lada hitam. Okey. Seterusnya. Okey. Kerana kita dianugerahkan tanah yang subur. Kita bersyukur di Malaysia, kita ada tanah yang subur yang cukup sesuai untuk bidang pertanian. Okey. Negara kita selain pada tanahnya subur, juga negara kita luas. Tanahnya yang sesuai untuk bidang pertanian. Okey, sebab itulah kita mesti menumpukan pada bidang pertanian. Seterusnya. Okey. Kembali pada inference. Kita perlu buat inference. Kenapa? Untuk berada di aras 4 sekiranya pemeriksaan secara holistik dikuatkuasakan. Seperti biasa, nyatakan sekarang saya ingin membuat inference. Apa perkataan kita gunakan? Kesimpulannya. Okey, kemudian ambil sebagai daripada soalan supaya kita tidak lari daripada asas perbincangan soalan. Sektor pertanian masih penting kepada negara kita. Dan kita masukkan satu penanda wacana kerana dan kita berikan pendapat kita sebagai satu rumusan. Cikgu cadangkan kerana masih menyumbang kepada kemajuan negara. Jelas sektor pertanian sedang berkembang daripada buah durian biasa, kita dikemukakan dengan satu durian yang harganya kadang-kadang sampai ratusan ringgit bagi 1 kilo. Itu buah durian Musangking. Daripada kita makan mangga kampung, sekarang kita terpaksa membayar harga yang mahal untuk merasai mangga harum manis. Okey. Dan masih berpotensi untuk dimajukan pada masa hadapan. Negara kita terus melakukan pendidikan melalui agensi kerajaan supaya produk-produk pertanian kita terus berkembang. Okey. Cikgu harap pelajar jelas bahawa inference sangat mudah ditulis. Okey, para pelajar, ke slide seterusnya. Okey. Kita sudah berakhir sesi ini. Cuba cikgu tegaskan, kalau anda nak cemerlang, nak mudah dalam peperiksaan, tidak nak panik dalam peperiksaan, bila berhadapan dengan soalan peperiksaan, pertama, kuasai soalan. Kupas soalan seseolah anda yang membina soalan tersebut. Kemudian, jangan panik untuk menulis. Okey, anda tulislah menggunakan teknik MCM. Okey, para pelajar, 2 teknik ini adalah senjata anda akan digunakan dalam peperiksaan. Yakinlah bahawa ia telah berjaya membantu ramai pelajar mencapai kecemerlangan. Sebelum cikgu berakhir, kita tengoklah slide seterusnya. Cikgu ambil sedikit bidang pertanian juga nampak tu. Okey. Buka mata anda kerana peluang yang kecil boleh memberi pulangan yang besar. Okey. Kami mengadakan sesi ini nampaknya kecil, tetapi sekiranya anda menggunakan peluang ini, insya-Allah anda mendapat satu manfaat yang besar. Dan slide seterusnya. Okey. Ramai orang yang merasakan diri mereka tak pandai, tapi renunglah perkataan ini. Orang yang pandai tidak sebenarnya berjaya, tetapi orang yang rajin dan sabar pasti berjaya. Baik para pelajar, cikgu doakan pelajar terus istiqamah, bersedia untuk menghadapi peperiksaan, dan cikgu doakan supaya para pelajar mendapat keputusan yang cemerlang. Sekian daripada cikgu.
Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.